Kalau saya tolak bangsa saya tolak kejadian Allah. Kalau saya tolak bahasa saya tolak bahasa keturunan saya. Kalau saya tolak bangsa saya tolak mak bapak saya yang melahirkan saya. Saudara-saudari, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We can agree to disagree. Tapi saudara tidak boleh menghalang saya untuk terus bercakap. Dan saya akan terus bercakap dalam lingkungan kebebasan bercakap yang dibenarkan dalam perlembagaan. Saudara baca tak dasar kebudayaan kebangsaan? Ni cakap pasal dasar pula. Dasar kebudayaan kebangsaan. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah menggubal satu dasar yang bernama Dasar Kebudayaan Kebangsaan, yang saya fikir dasar ini sangat bertepatan dengan fiqh berurusan dengan non-Muslim dalam konteks negara kita. Baik, dia kata dalam sebarang pertunjukan kebudayaan, pertama, dia kata bukan? Ya, asasnya budaya orang asal, dia kata mesti menjadi asas. Kedua, budaya bangsa-bangsa lain tidak dinafikan. Dan yang ketiga, Islam menjadi panduan dalam budaya tersebut. You baca tak budaya sebegini? Saya bercakap pada awal tadi, ada saya kata saya tolak Tanglong. Ada saya cakap saya tolak Tanglong. Sebab itu kalau if you don't understand what I'm trying to say, mana dia tadi? Orang tadi hilang dah. Balik dah. Balik dah. Ya, marah-marah kita dia balik. Ya, kalau tak faham apa yang ini masalah kita, saya kata barrier bahasa tadi. Apabila bahasa Melayu tidak dapat difahami, saya pada awal tadi, saya tidak pernah tolak. Kalau saya tolak bangsa saya tolak kejadian Allah. Kalau saya tolak bahasa saya tolak bahasa keturunan saya. Kalau saya tolak bangsa saya tolak mak bapak saya yang melahirkan saya. Tapi saya kata, saya sebut pada awal, saya tidak pernah tolak Tanglong, lampu, simbol pagoda. Aku nak buat masjid. Saya antara bila kami tubuhkan Persatuan Cina Muslim Malaysia, saya orang pertama yang tubuh persatuan ini. Kita yang memperjuangkan kenapa perlunya ada masjid berseni binakan Cina. Kita perjuangkan tu. Ya. Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari kan, supaya kita jelas dalam soal. Saya tidak tolak, tapi saya sebut tadi, jangan jadikan Malaysia bila tiba Raya Cina dia jadi macam negara Cina. Bila tiba Christmas dia jadi macam negara barat, menjadi Amerika. Bila tiba Deepavali dia akan jadi macam negara India. Negara ini ada asal usul dan identiti dia. Sebab itu cuba tengok dalam perlembagaan kenapa ada Islam itu. You must understand what is equality dan what is equity. Apa dia keadilan, apa dia persamaan. Keadilan is not fair and square, but to put the right thing at the proper place. You must understand this. Itu disebut sebagai equity. Saya sebut tadi jelas kan, saya tidak halang orang nak makan babi, nak makan apa kan, tapi jangan ternak babi. Itu kan apa tu, sehingga babi lebih banyak daripada lembu. Sebab pemakan babi tak ramai kan? Saya sebut banyak kali dah. Dan saya selalu sebut, mungkin Datuk dia marah kan, saya kata kalau nak ternak babi, jangan ternak di kawasan perkampungan Melayu, ternak di kawasan pemakan babi. Faham tak? Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau perkara sebegini tidak boleh difahami, dah biar, tak apa kan, apa tu. Itu saya kata, kita kena ada diskusi macam ni, walaupun sudah terlambat. Pada saya sudah terlambat lah, lebih pada 65 tahun merdeka, kita masih lagi benda asas dalam perlembagaan seperti bahasa pun kita gagal ya, untuk melaksanakannya dan sebagainya. So, hingga sekarang ni timbul masalah demi masalah. Dan tak apalah kalau saudara tak suka pada saya, betul lah apa yang Profesor Teo Kok Siong sebut kan, kat Malaysia ni 3 Cina yang orang sangat marah kan. Profesor Koo Kee Kim dia mati dah. Dia ni bukan Islam tuan-tuan. Saya nak sebut last dah.
dia meninggal, saya pergi. Profesor Khoo Keng Kim ni, sebab dia seorang yang bercakap benar dan dia seorang sejarawan, dan saya banyak belajar dengan dia. Patutnya kalau ikut agama, saya tidak perlu bersetuju dengan Khoo Keng Kim. Bukan. Tapi fakta, kebenaran tetap kebenaran. Bila dia meninggal, saya pergi ziarah dia. Dia tengok dalam internet, satu orang bukan Islam Cina kutuk kematian dia ketika itu. Apa salah dengan mendiang ini? Dia hanya bercakap benar sebagai seorang sejarawan. Sama juga Profesor Teo Kok Siong, dia pun tak Islam. Tapi saudara boleh tengok ramai orang benci dengan dia dan sebagainya. Hari ini tiba giliran saya pula. Tak apalah saudara nak kata saya tak betul, kutuk saya, I'm okay with that. Even I'm already immune with that. You cannot stop me to stay. Saya akan terus bercakap tentang pengaruh. Dan saya akan terus bercakap demi untuk negara ini, yang berbilang kaum ini. Kalau kita tak settle benda-benda sebegini, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah. Tengok di Brunei, sebab itu belajar pada Brunei. Brunei pun tidak kurang ramainya orang bukan Islam, betul tak? Tapi dia meletakkan identiti Brunei itu mesti Melayu Islam beraja. Mesti meletakkan, jangan sampai tenggelam Melayu Islam beraja. Ini Brunei ni, Brunei. Dia kata orang Cina nak sambut raya tak ada masalah, nak gantung tanglung tak ada masalah, tapi gantung di tempat engkau, di kawasan-kawasan yang kau ramai. Tetapi jangan tukar Brunei ni bila tiba rayanya sampai orang tak tahu ini negara Brunei Darussalam.